Ustaz macam nak cakap sesuatu. Bila Datuk cakap benda tu, ada sesuatu yang kan. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Dengar suara saya dengar? Ya, Barakallah. dengar. Pertama sekali terima kasih banyak barakallahu fiik Datuk mendoakan dan mudah-mudahan begitu juga kepada sekalian yang sama-sama singgah ke laman Facebook pada malam ini. Sebenarnya saya bila Ana melihat kepada Komen yang di komen oleh siapa tadi, Azri, saudara Azri. Aziz. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Bagi Ana perkataan pernyataan yang Datuk telah simpulkan tadi diambil daripada Quran, daripada hadis, jelas terang lagi bersuluh, tak perlu nak kita pertikai. Cuma manusia ni annas adumu bima jahil. Manusia akan jadi musuh dengan benda yang dia tak tahu. Dia jadi musuh. Sampai bila kita nak bermusuh dengan menyatakan bahawasanya apabila kita sebut macam malam ni, ruang kita lebih banyak kepada meletakkan Al-Quran dan hadis itu ke tempatnya sepatut-patutnya. Tapi di sana mungkin daya fikir seseorang itu menilai secara mungkin tak selunak ataupun tak sekata dengan apa yang dinobatkan pada malam ini. Tak jadi masalah. Sebab annas aduwu bima jahil. Manusia jadi musuh dengan apa dia tidak tahu. Persoalannya, ini bukan persoalan menyatakan mereka tak tahu Quran, mereka ni tak tahu hadis, mereka tak ambil sibghatullah, acuan agama, mereka ambil hanya acuan yang meletak. Adakah percaturan ilmu manusia itu dikatakan tidak mengambil daripada isi Al-Quran dan hadis? Itu yang Ana sebutkan sebentar tadi. Untuk faham baik-baik, dengar baik-baik. Ana katakan tadi, ulama berijtihad. Faham perkataan ijtihad ni betul-betul. Ijtihad sesuatu yang diputuskan oleh para alim ulama yang layak berijtihad. Ijtihad itu juga daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itu kita umat Islam tak dapat lari daripada 4 tangga ni, 4 sangga. Umat Islam tak dapat lari. Al-Quran, ini rujukan kita. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini kena faham dulu. Al-Quran, hadis, no doubt orang putih kata, hang tak sah sembang. Macam tadi Ustaz Kazim keluarkan ayat-ayat dalil qata'i. Terang, tetap, tak payah argue lagi dah. Cuma fahamnya di sini, contoh macam kalau Ustaz Kazim kata tadi soal madu, contoh. Anda nak petik soal hadis habatus sauda. Semua orang tahu. Saya pun jumpa baru-baru ni orang kena COVID. Dia kata, Ustaz kami amalkan spray habatus sauda dalam mulut. Ada satu UPM punya pengeluaran produk. Bagus. Sebab habatus sauda ni kita kena faham. Sebab bila saya tengok tafsir Ibnu Kathir dan tafsir ulama-ulama yang terkenal membahas soal habatus sauda menurut hadis dan sebagainya. Banyak ulama tekankan Rasulullah SAW menyatakan bahawa habatus sauda ini apabila Nabi kata ia ubat, segala penyakit boleh diubati kecuali mati asam. Itu disebut. Semua faham hadis ni terkenal lah. Cuma bagaimana cara penggunaan dia? Ini yang Datuk Kazim jelaskan tadi. Ini penting. Quran turun seketui macam tu. Tetapi perlu dibahas. Sebab kamu diberi akal, kamu diberi masa untuk kamu melihat 2 tahun dah pandemik ini. Apa yang kita buat? Apa yang kita imani? Apa yang kita rujuki? Apa yang kita yakini? Semua pegang masing-masing. Faham masing-masing. Sebab itu anda katakan, Quran begitu, hadis juga begitu. Habatus sauda itu digunakan sewaktu dalam keadaan musim sejuk. Ketika itu, jadi Nabi menggunakan
bahawasanya habatus sauda ini ubat segala penyakit. Sebab kedatangan penyakit-penyakit atas dasar kesejukan yang melampau itu, Rasulullah menyatakan ini ubat dia. Jadi ada kesesuaiannya. Termasuklah kata habatus sauda pun memang betul hadis kata ubat segala penyakit kecuali mati. Tapi kalau hang mau sebotol macam tu, hang pun mati. Ni kita kena faham lah. Sebab itu Datuk Kazim tadi ulas bagaimana cara pelaksanaannya. Ditunjuk kalau kita tengok bagaimana pentafsiran para tabib-tabib yang duduk dalam Sibghatullah. Mereka bukan saja mengkaji soal Quran dan hadis berdasarkan wahyu Allah dari segi kehidupan, bahkan daripada sudut apa yang Allah turunkan sebagai anugerah, ubat untuk ubat ke atas makhluk ini. Semua dikaji. Semua ada dos dia. So, tu saya katakan tadi bahawa perlu kepada ilmu. Adakah kita katakan bahawasanya habis mereka tidak berilmu, tidak melalui Quran dan hadis? Ana katakan tidak, semuanya merupakan Al-Quran tak boleh tolak, hadis tak boleh tolak. Tetapi kita perlu faham, di situ ada ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas hadir, lahir daripada pemikiran dan muzakarah para alim ulama yang asalnya pastinya merujuk kepada Al-Quran dan hadis juga. Maka ulama berijtihad. Keluarlah ijtihad mereka. Dia kata okey boleh. Contoh minta maaf cakap. Ulama-ulama dalam negara kita menyatakan bahawa vaksinisasi ini harus, saya ulang sekali lagi, ulama-ulama dalam negara kita mengeluarkan fatwa, pergi rujuk. Harus untuk menggunakan vaksin ini. Pertama, seandainya kalau tidak ada najis, dah dicek kata tidak ada najis, haruslah guna. Tapi kalau ada najis memang haram, mutlak haram, qat'i haram. Tapi harus bila mana suci, vaksin itu suci. Itu satu. Saya bukan nak mempertikai soal ini, tetapi yang saya nak bawa ialah bagaimana ulama menyatakan pengharusan itu. Namun di sana, agama kata begini. Dia ada dua, satu ulama, satu umara. Ulama ni yang pegang neraca agama mengikut Quran dan hadis. Umara memegang tampuk pemerintahan kita untuk mengawal keselamatan negara kita, diberi amanah untuk menjaga rakyat. Persoalannya hari ini ulama kata harus. Umara kata pula, dia bukan kata memang dipetik daripada perbahasan, memang mereka tidak mewajibkan. Tetapi SOP yang dikenakan hari ini, minta maaf, SOP yang dikenakan hari ini termasuk nak masuk ke rumah Allah, termasuk nak pergi ke premis-premis, termasuk nak beli barang-barang tertentu, sudah mula ada sekatan-sekatan kepada mereka yang belum punya 2 dos vaksin. Apa cerita? Okey, orang kata, tak boleh Ustaz, kita tak fair lah because yang belum vaksin. Mungkin yang belum vaksin ni kita kena faham. Mereka ada hujah mereka. Sebab itu hari ini Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan rakan-rakan lain telah pun menghantar memorandum kepada Sultan. Ada doktor-doktor yang bertauliah menghantar memorandum kepada Sultan supaya membahas isu ini supaya tidak jadi sebagai satu pertembungan dan polemik. Biar dia dibahas dengan baik. Kita nakkan suasana yang tenang mendepani wabak ini. Jangan kelang kabut. Tetapi hujah bil hujah. Bukan paksa bil paksa. Negara demokrasi. Saya nak sebut di sini tuan-tuan perempuan. Saya nak sebut di sini kepada rakan-rakan lain yang mungkin bersetuju atau tidak setuju. Saya nak sebutkan di sini. Mungkin saya tak pernah sebut merata. Tapi hari ini saya rasa nak sebut dan saya akan bacakan. Ini suatu perutusan ditulis oleh salah seorang pensyarah daripada USIN. Okey? Dia kata, Perlembagaan Persekutuan kita jelas menyatakan tidak boleh berlaku diskriminasi terhadap mana-mana pihak. Perkara 8/2 menyebut, kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara,
semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang. Baik. Perlu kita bagi tahu bahawasanya prinsip sama rata di sisi undang-undang dan pencegahan amalan diskriminasi ini adalah sebahagian daripada prinsip hak asasi manusia. Artikel 7 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 jelas menyatakan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak tanpa apa perbezaan kepada perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Oleh yang demikian, adalah penting tiada pihak atau institusi yang mengambil peluang untuk melakukan sebarang diskriminasi terhadap mana-mana individu yang belum mendapat suntikan vaksin COVID-19 atau tidak mahu menerima suntikan itu. Hak dan kebebasan setiap individu perlu dihormati dan dilindungi pada setiap masa. Minta maaf tuan-tuan puan. Saya bacakan perlembagaan negara. Bukan perlembagaan dari aku. Di manakah kita nak meletakkan perlembagaan negara ini? Dalam saat hari ini, masih ada orang seolah-olah, saya sebut dalam ceramah saya selalu, tolong tuan-tuan perempuan, jangan ada jurang pemisah pula hari ini. Dahlah kita dalam dunia alfitan, dunia cubaan, ujian, Allah izinkan wabak ini berlaku, tetapi janganlah kerana vaksin terpisah menjadi ada satu draw the line, satu barrier pula. Dahlah kita ni kelang kabut, kerana vaksin sahaja, ini jadi pertembungan berpisah anak dan bini, anak dan ibu dan ayah, bini dan laki, keluarga di kampung dengan keluarga di bandar. Dahlah memang kita patuh SOP. Tetapi dalam waktu yang sama, kita melihat suasana ini jelas sejelas-jelasnya akan lebih menjauhkan kita dari silaturahim. Sedangkan agama itu bukan kita tak patuh. Kita patuh. Kalau Nabi kata ada wabak, kita tak pi, kita tak keluar, kita patuh. Kalau nak habaq pasal SOP dari Rasulullah SAW, bila ada tempat ada wabak jangan pi, kita tak pi. Zaman Nabi tak ada mask, kita pakai mask. Kita patuh. Saya ni Ustaz, Datuk, saya pakai 1. 3 mask saya pakai. 3 mask. Pakai face shield lagi. Sarung tangan lagi. Yang kata, mereka kata Ustaz ni duk percaya sangat. Duk percaya Quran hadis je tak percaya. Tak. Kita buat. SOP ni kita patuh. Anak saya kena. Hantar hospital Sungai Buloh. Kalau tak, saya hantar bawah ketiak saya. Saya jaga sendiri. Tapi saya yakin bahawasanya itu ikhtiar. Tapi adakah kamu lupa bahawasanya apabila Umar nak pergi ke Syria, ke Syam ketika itu berlaku wabak di Syria, yang di sana terdapat kedapatan ramai yang mati di wabak ini, Umar berhenti di pertengahan jalan, tiba-tiba Umar sendiri termenung. Dalam keadaan, aku nak meneruskan perjalanan aku atau aku nak patah balik. Umar kata apa? Siapkan persiapan bekalan kita semua, kita patah balik. Bangun sahabat-sahabat yang lain. Wahai Amirul Mukminin, adakah engkau lari daripada takdir, wahai Amirul Mukminin? Nampak? Ni, yang kata yang komen-komen kita ni, kadang macam-macam duk mai. Dengar dulu bagi habis, jangan dengar separuh-separuh. Kita tak tolak ilmu dunia, kita tak tolak sebab kita duk atas dunia. Kita pakai. Tapi Datuk Kazim tadi habaq mai terang lagi bersuluh. Yang kita nak, jangan sampai meletakkan ilmu dunia tu mengatasi dalil naqliyah. Itu penting. Ilmu dunia, bukan kita tak ada keberkatan, bukan kita nak sebut tak ada keberkatan. Ada keberkatan. Kerana kita mengaji kat sekolah-sekolah ni lah anak kita berjaya, Alhamdulillah. Adakah kita tolak itu, menyatakan itu bukan keberkatan? Tidak. Tetapi, yang Datuk Kazim sebut tadi adalah lebih luas daripada ilmu dunia yang kita katakan bahawa di sana ada kalimah keberkatan yang mutlak. Quran itu ada keberkatannya. Tuan-tuan perempuan tahu Datuk Kazim berapa kali dah dalam keadaan diuji dalam kesihatan. Semua orang tahu. Sampai ceramah ni, pintu ambulan tengah-tengah tunggu, bukan aku tak tahu. Tuan-tuan perempuan, Datuk Ustaz Kazim Alias layak sebut soal itu pasal dia lalui. Dia lalui keadaan itu. Orang kata apa?
nyawa di hujung tanduk. Nyawa di hujung tanduk. Sebab apa? Dalam keadaan kita ni, penyakit ni macam-macam, Mai. Dan kita rasa benda tu. Ikhtiar dengan ubat hospitalnya terus berikhtiar. Tetapi malam ini, Datuk sendiri declare, jangan lupa. Jadi itu saya katakan, yang bercakap itu kalau orang kata bukan ahli, ni ahli dia. Dah lalu semua dah. Termasuklah saya juga. Duk cerita madu, cerita apa, nak cerita penyakit ni, semua orang pernah sakit, semua orang lalui. Tapi bagaimana kita mendepaninya dari sudut keimanan kita. Itu sebab saya kata, saya tak tolak ilmu dunia. Pendapat ijtihad siapa-siapa para alim ulama yang mengharuskan. Tetapi jangan sampai benda harus jadi wajib. Benda harus. Bukan wajib. Tetapi kalau seandainya diisytiharkan sampai masanya jadi wajib, kita katakan itu wajib. Mungkin di situ ada didatangkan dalil-dalil. Tapi lah ni nak habaq mai pada semua, janganlah kita menjadi golongan yang dengar aja terus. Sedangkan kita melihat hari ini, kita dah duduk dalam endemik dan telah pun dideklarkan secara terang lagi bersuluh oleh pihak yang berwajib. Kita terpaksa duduk bersama dengan virus ini sampai bila-bila. Bermakna yang dah vaksin 2 dos pun bukan bermakna mereka tidak boleh dijangkiti. Bahkan sekarang virus itu boleh berada di hujung hidung saja. Ini jelas, walaupun saya faham, Ustaz, kalau kita tak vaksin, mungkin kita bila na'udzubillah kalau terkena, na'udzubillah, ya, mungkin kita akan jadi lebih lemah berbanding di vaksin. Apalah, itu kajian. Apapun, semua kita ini dalam pengkajian, tuan-tuan dan puan. Quran bukan pengkajian, dia qadim. Hadis boleh bahas, tetapi orang yang layak membahas, tetapi dia itu dari junjungan Nabi SAW. Takkan Nabi nak menipu. Kalau kita kata filem Piramli kata, takkan lebay nak menipu. Lebay memanglah boleh menipu lagi, tapi Rasulullah ni tak menipu. Kalam dia al-wahyi. Jadi tuan-tuan perempuan, itu saya jelaskan sebagaimana saya nak menjawab sedikit saja dengan apa yang dikatakan oleh sahabat kita tadi. Agree to disagree dalam hal ini tak ada masalah. Dan kami bukan golongan-golongan yang menentang apa juga dasar yang cuba diketengahkan oleh siapa yang berwajib untuk supaya kita jaga kita. Kita sokong dari sudut siapa yang nakkan perkara-perkara yang membantutkan peribadatan kita, yang membantutkan silaturahim antara kita semua, keharmonian kita. Kita tak nak. Kita nak balik macam dulu. Namun, sekarang ini hakikatnya kita terpaksa berdepan. Kalau kita tengok Mekah sekalipun begitu, Madinah pun begitu, dalam keadaan itu kita terus redha dengan apa yang Allah turunkan, tetapi di sana Allah menilai keyakinan, sudut keimanan kamu dalam berdepan dengan makhluk namanya COVID-19 ini. Di sini yang kita sebut, kita bahas supaya jangan sampai, maksud saya jangan sampai meletakkan prioriti utama diletakkan ke bawah, yang di bawah diletakkan ke atas. Na'udzubillah min zalik. Samalah macam kita ni manusia suka apa itu, minta maaf ya pengurusi Da'i Ahmad. Kadang-kadang kita ni suka mengagak-ngagak. Kita ni kan, kalau tak kita ikut panduan, macam kes ada saat hari itulah, sebuah katil di dalam bilik ICU sebuah hospital ternama. Memang menjadi viral. Setiap pesakit yang ditempatkan di situ pasti akan meninggal pada tiap hari Jumaat pagi tanpa mengira umur, jantina atau tahap kesihatan mereka. Mesti mati. Katil tu satu tu aja. Perkara ini sangat membingungkan para doktor. Lalu para doktor memutuskan untuk memantau katil tu. Tiba-tiba hari Jumaat pun datang. Beberapa doktor bersiap sedia untuk mengenal pasti. Mengapa setiap kali pesakit diletakkan dekat katil ni asyik meninggal aja? Ini mesti-misteri ni. Satu ketika dia pun letak satu lelaki yang memang memerlukan bekalan oksigen dan ubat-ubatan. Akhirnya tuan-tuan perempuan, masa berputar pukul 8 malam, 8.30 sehinggalah 9 malam. Tiba-tiba tuan-tuan perempuan, pintu bilik ICU itu terbuka. Kemudian masuklah rupanya siapa? Makcik Bedah, pekerja sambilan pencuci yang hanya bertugas pada setiap hari Jumaat sahaja. Dia masuk tuan-tuan perempuan.
Dia pergi dekat katil keramatnya, ada seorang lelaki tengah berubat tadi yang letak vacuum apa dia letakkan oksigen semua berselerat wire tu. Rupa-rupanya Makcik Bedah ni kerja dia, bila hari Jumaat dia kerja. Dia pergi kat katil tu, dia cabutnya soket elektrik alat bantuan pernafasan kawan tu. Dia nak pasang apa? Dia nak plug vacuum cleaner, dia nak sapu kita. Tuan-tuan, rupa-rupanya baru dia memang tahu. Lah Makcik Bedah punya kerja, rupanya mati je dekat katil ni. Rupanya Makcik Bedah tu dia tak tahu yang wire plug tu plug untuk orang selamatkan oksigen kawan tu. Itu satu benda kadang-kadang kita duk perhati juga, kita duk kata mengapa kan orang ke Melayu kita suka benda-benda seram ni kan. Rupa-rupanya kita tak rujuk. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kalau kamu bersisih pendapat dalam satu hal, kata Allah, rujuklah kepada Quran dan hadis. Sebab itu menyelamatkan kamu. Sebab itulah panduan yang baik. Sama juga satu polis datang, dia kata, mengapa tiga-tiga mayat ni tersenyum? Kata yang penjaga pertama, lelaki pertama ni, Datuk, dia sedang bersanding, Datuk. Seronok sangat dapat bini muda, tiba-tiba kena stroke, Datuk. Tengah senyum, meninggal, Datuk. Atau yang kedua, mengapa pula? Yang kedua yang ni tersenyum, mati dalam senyum, Datuk. Pasal apa? Pasal dia menang loteri, Datuk. Keluar daripada kedai tu, aku menang kata. Tengah menang tu kena stroke. Aduh, meninggal situ. Dalam seronok, rupanya senyum. Tapi yang ketiga ni, mengapa meninggal mengata senyum aja dia? Pasal dia tengah ambil gambar, Datuk. Mengapa pula? Yalah, tengah ambil gambar. Kenapa mati dia senyum pula? Sebab dia ingatkan orang, dia ingatkan dia tengah ambil gambar. Jadi itu dia senyum. Rupanya ketika tu peti menyambar dia. Dia senyum. Mati, Datuk. Jadi kita ni kadang-kadang mengagak-gagak aja dalam kehidupan ni. Tapi Quran itu qat'i. Dalilnya qat'i. Ya. Jadi cuma nak dibahaskan. Jadi sedikit lagi saya nak sentuh sedikit lagi muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, yang saya nak minta pada tuan-tuan. Tadi terima kasih lagi sekali Datuk mendoakan anak anda saya. Amin. Rakan-rakan lain juga. Sebenarnya tak kiralah siapa pun tak nak COVID-19 ni. Apalah, tak kisahlah apa nama dia pun. Macam-macam lah nama varian-varian baru ni. Tapi yang paling penting muslimin muslimat Allah, kalaupun ada vaksin Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm, Moderna ataupun Spikevax yang paling baru, ada lagi yang baru-baru ni. Kita jangan lupa dengan 2 dos vaksin Al-Quran dan hadis ni. Ana pesan pada anak-anak di hospital tu sekarang. Ana pesan, hari-hari ana pesan. Biar doktor jalankan tanggungjawab dia dengan ilmu dia. Biar doktor jalankan tanggungjawab dia dengan amanah yang diberikan, ilmu yang dipelajari, pengalaman yang telah pun dilalui, pasti di sana ada rahmat Allah di atas segala itu. Namun di sana kamu jangan lupa 2 dos vaksin Al-Quran dan hadis. Jangan lupa yang ini. Dan jangan lupa 2 dos vaksin 10 ayat awal surah Al-Kahf dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahf. Kerana itu adalah menjadi tuntutan kita sebagai umat akhir zaman, menjadi sebagai sunnahnya kepada Rasulullah. Pesan siap-siap dah. Ini pesan daripada Nabi. Bukan dari doktor, dari Nabi sendiri. Bacalah kalian setiap kali lepas solat setidak-tidaknya. Kalau tak boleh baca surah Al-Kahfi penuh-penuh, masa tak ada, memanjang, tak ada masa, tak apalah. Kita bacalah 10 ayat pertama surah Al-Kahf, kemudian 10 ayat terakhir surah Al-Kahf. Dan jangan lupa tuan-tuan perempuan, mintalah apa yang kita nak minta kepada Allah. Cuma kadang-kadang masalah orang kita ni, kita berdoa tapi hati kita tak terangkat sekali untuk berdoa. Mungkinlah kerana ada sebab-sebab tertentu. Sebab kemungkinan besar tuan-tuan perempuan, kerana terlalu banyak hijab di dalam jiwa kita ini, menyebabkan kita tak tersentuh. Macam Datuk Kazim kata tadi, bila kita tengok Kaabah, orang pergi Mekah ni tengok Kaabah ni, dah rupa memang beruk mo'ye dah tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Memang jadi jakunis punya. Tengok. Nampak besar benar dalam gambar. Tiap-tiap malam buat tengok. Rupanya lah kecil aja Kaabah ni. Tapi bukan itu yang saya nak persoalkan. Yang saya nak sebut di sini, bila kita ternampak ada Kaabah tu, dia punya rasa. Ini soal rasa ni tak perlulah kita nak cakap. Sebab dia tak boleh. Speechless orang putih kata. Nak khabar tak boleh. Begitu juga bila kita dengar Quran ni. Orang yang tak ada hijab di hati dia, bila dia dengar Quran ni, dia jadi ubat tau. Dia jadi ubat tau. Sebab itu orang sakit kena ruqyah.
bukan jumpa ruqyah. Bila diruqyahkan, mengapa dia ada yang kadang kesurupan? Orang panggil, orang Indo kata kesurupan pak. Oh kerana dia berlawan. Nampak tak? Ini menunjukkan influencer ataupun roh spirit Quran tu bila kena dalam jiwa tu, memang dia berlawan. Jangan main-main. Sebab ini kalamullah. Ini bukan perkataan manusia. Quran itu sendiri mukjizatul kubra yang ditinggalkan Nabi. Nabi Musa bawa tongkat, tongkatnya sudah tidak ada. Bahtera Nabi Nuh, bahteranya sudah tidak ada. Apa lagi? Nabi Isa, tak ada dah untuk menghidupkan orang mati, mencelikkan orang buta. Tapi Nabi Muhammad SAW tinggalkan satu mukjizat yang sepatutnya setiap rumah umat Muslim kena ada. Dan bukan hanya untuk ditampal di dinding-dinding, tetapi untuk diamal, dibacakan. Dan yakin bahawasanya, sebab itu syarat orang nak dapat hidayah. Saya nak jawab balik soalan pertama, Da'i Ahmad. Syarat orang nak dapat hidayah Allah ni apa? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 kategori baru kamu dapat, siapa baca Quran baru dapat hidayah. Tapi kena percaya 3 kategori ni. Allah sebut siap-siap. Quran ini diturunkan tanpa sebarang keraguan mengenai penurunan ayat-ayatnya. Menjadi apa Quran ini? Hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Allah sebut. Allah jelaskan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ni apa? Beriman dengan benda-benda ghaib. Malaikat, benda ghaib. Seksa kubur, benda ghaib. Syurga dan neraka, benda ghaib. Tulisan dosa pahala kita, benda ghaib tak nampak. Virus, benda ghaib. Adakah kami menyatakan kami tak percaya kepada makhluk Allah yang nama virus? Kami tahu mengikut ilmu kedoktoran benda tu wujud. Tetapi wujudnya itu tidaklah kita katakan bahawasanya melebihi kehebatan dengan rahmat Allah yang maha luas. Ini penting. Ini penting. Kerana kita takut orang mempertuhankan virus ini daripada Allah SWT. Akhirnya semua jadi kendur, semua jadi lemah, semua jadi lembut, semua jadi longlai. Oh tak payah, semua dah tak boleh dah. Agama-agama ni tak payah dah. Ini yang kita takut. Sedangkan kekuatan umat Islam inilah terbina selama hari ini. Itu pun kita dalam keadaan selalu juga pertemuan demi pertemuan, kata Ustaz Kazim tadi berlaku. Terlalu banyak juga mehnah tribulasi yang kita perlu tempuh. Kita perlu depani. Tetapi dalam soal datang pula wabak ini, lagi kuatlah lebornya tuan-tuan dan puan. Sebab itu lagi kuat kita kena bergantung. Tapi kalau kita pecah, set-set kita pecah, Kelantan royak beri adik kakak keselia, set-set kita pecah, jangan pecah weh. Bila pecah, hak ni yang berlaku. Datanglah doktrin-doktrin. Datanglah falsafah-falsafah yang akhirnya menyelubungi jiwa kita. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya kita pula meletakkan itu sebagai prioriti utama. Walhal itu adalah merupakan salah satu ikhtiar juga. Nampak? Aku tutup balik ikhtiar. Kita bukan tolak. Kita ikhtiar. Tetapi ada kita nafikan madu dalam Quran? Adakah kita nak nafikan habatus sauda dalam hadis? Ada kita nafikan sunnah-sunnah Nabi yang menyatakan begitu dan begini? Tidak. Ini yang perlu kita ambil. Kita imbangilah sama tuan-tuan perempuan. Barulah kita katakan kita dapat melawan wabak ini bersama-sama dalam keadaan iman kita tidak goncang. Ini khawatir. Baik, doa bawa hati tuan-tuan. Saya sekarang ni berdoa sebab saya tak tahu apa nasib anak saya. Saya letakkan dia kepada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bapa, siapa yang tak terkesan? Tak hanyalah bapa-bapa dekat luar sana yang ada waris-waris sekarang kena COVID-19. Mesti mereka terkesan dan mereka hari-hari berzikir. Minta, ya Allah, menangis air mata darah sekali. Untuk minta apa? Meminta pada Allah melindungi supaya turunkan rahmat-Mu, ya Allah. Sehatkanlah, ya Allah. Tapi, bawalah hati kita sama berdoa. Saya nak merenung diri hati saya, tuan-tuan. Bawa hati kamu berdoa. Tapi hari ini, nak doa pun tuan-tuan perempuan kena berhati-hati. Sebab, jangan sampai nampak jam tangan. Kalau faham lah. Kalau tak faham tak tahulah.
Sekarang jam tangan pun demo. Ada yang memerhati, jam tangan pun jadi isu. Kau mau bayangkanlah tengok. Mengapalah jam tangan tu jadi isu? Mengapa bukan tapak tangan yang menadah tangan minta rahmat Allah itu yang dipandang? Jam tangan yang kita pandang. Baliklah tuan-tuan perempuan. Baliklah tuan-tuan perempuan. Takutlah tuan-tuan perempuan. Kadang-kadang kita fatabayanu. Disebut oleh ulama-ulama selalu. Fatabayanu. Tapi masih banyak yang kadang-kadang kita suka mencari-cari kesilapan orang lain. Kemudian, tuan-tuan, saya nak pesan diri saya dan rakan-rakan, dalam suasana kita berdoa ni, mintalah istighfar dulu banyak-banyak. Pasal apa saya kata istighfar dulu? Sebab kita dah kena meneladani apa yang Nabi Allah Adam lakukan. Ingat tuan-tuan puan ya, sejarah tok nenek moyang kita Nabi Allah Adam, bila dicampakkan ke bumi, apa kalimah dia? Kalimah yang kalam yang keluar sambil dia bersujud. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa, nampak tak maksud dia? Nabi Adam tahu kamilah yang menzalimi diri kami. Nampak tak tuan-tuan? Itu sebab bila kita berdoa, tangan kita apa ini? Allah seolah-olah nak suruh kamu telek tangan kamu yang buat dosa tiap-tiap hari ni. Kamu malu tak? Tak malu ke meminta aku? Macam tu lah contoh. Ini kalau nampak dari segi analoginya seolah mengapa kita berdoa? Boleh saja doa melalui hati itu pun sampai. Sebab yang Allah pandang at-taqwa hahuna. Tapi sunnah berdoa. Sebab itu Quran ada iring dengan hadis. Nabi tunjuk cara berdoa. Kadang-kadang Nabi sampai nampak ketiaknya yang putih. Mengangkat tangan. Bermunajat memohon pada Allah. Kita juga mengangkat tangan. Tapi kadang-kadang bila kita angkat tangan, ya Allah, tadi tangan ni lah curi selipar orang dekat dalam masjid tadi. Tangan ni lah tadi mencuri tabung. Contoh. Setidak-tidaknya kamu nampak diri kamu berhadapan dengan Allah bersendirian memohon. Jadi, maksud saya istighfarlah dulu. Istighfar. Kemudian kita minta doa. Nabi Yunus juga begitu. Dicampakkan dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam. Kemudian tercampak di dalam perut ikan. Gelap perut ikan lagi. Kemudian ikan yang besar masuk ke dasar lautan. Kegelapan di bawah dasar lautan. 3 kegelapan. Nabi Allah Yunus alaihissalam menanggung tuan-tuan perempuan. Tetapi apa yang Nabi Allah Yunus buat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bergegar tuan-tuan perempuan. Berbisik-bisik di dasar laut. Tembus sampai ke penghuni langit. Malaikat tanya, ya Allah kami terdengar. Ya Allah suara siapakah itu? Itu suara kekasihku. Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya apa? Zikir. Istighfar. Kami yang menzalimi diri kami. Kami sendiri yang melalaikan diri kami. Dan kemudian meminta. Dan hasil daripada itu, insya-Allah mudah-mudahan Allah memakbulkan permintaan kita. Dan jelas dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para nabi yang lain. Wallahu taala alam, sedikit daripada perkongsian insya-Allah. Alhamdulillah, luar biasa tuan-puan, memang luar